Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang bersua sekali lagi kita dalam program video di rumah SSTP TL di Kedah. Sebelum itu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak SSTP kerana masih memberi peluang kepada saya untuk saya berkongsi PDPR Matematik Tambahan. Pada pagi ini saya akan berkongsi dengan anak-anak PDPR untuk matematik tambahan di bawah tingkatan 4, tajuk yang kelima iaitu bertajuk Jang-Jang. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, sebenarnya Jang-Jang ini rentetan daripada apa yang telah anak-anak pelajari ketika di tingkatan 2 dulu. Okey, ketika anak-anak di tingkatan 2 dulu, anak-anak mempelajari tajuk pola dan jujukan. Iaitu dalam hasil pembelajaran di SKP tingkatan 2 matematik KSSM, anak-anak mempelajari menerangkan maksud jujukan. Kemudian anak-anak mengenal pasti dan memperihalkan pola suatu jujukan dan seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut. Baik, saya ambil contoh. Katakan kita ada jujukan seperti 2, kemudian diikuti dengan 5, kemudian diikuti dengan 8 dan anak-anak sepatutnya telah belajar dulu. Apakah jujukan-jujukan atau nombor yang seterusnya? Kita lihat. Di sini kalau kita nampak pola dia, ditambah dengan 3, di sini pun ditambah dengan 3, bermaksud 8 kita tambah dengan 3. So, nombor yang berikutnya adalah 11 dan seterusnya 14 dan 17. So, anak-anak boleh tambah sehingga jujukan-jujukan yang tertentu. Okey, sehingga jujukan-jujukan yang tertentu. Itu adalah pola atau jujukan dan menerangkan di sini melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut. Baik, kita ambil contoh yang kedua. Katakan kita ada 18 diikuti dengan 14, 10, 6, 2. Maka jujukan yang berikutnya atau nombor yang berikutnya kita dapat tulis dengan cara kita lihat semuanya ditolak dengan 4. Begitu juga sini ditolak dengan 4. Maka 2, apabila kita tolak dengan 4, kita akan dapat negatif 2. Negatif 2 ditolak lagi dengan 4. Mengikut pola, mengikut pola, seterusnya kita akan dapat negatif 6. Itu anak-anak telah pelajari ketika di tingkatan 2, matematik KSSM. Baik. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian. Kita di hasil pembelajaran di bawah tajuk Jang-Jang 5.1.1 iaitu mengenal pasti suatu jujukan ialah Jang-Jang aritmatik dan memberi justifikasi. So ada 2 task di sini, okey, hasil pembelajaran. Baik, kita ambil contoh. Okey, katakan saya ada 4 diikuti dengan 7, 10 dan 13 seterusnya. Baik, kita lihat beza di antara sebutan yang berjiran. Okey, beza di antara sebutan yang berjiran, kita tengok 7 tolak 4, kita dapati nilai dia adalah 3. Kemudian 10 beza dengan 7 juga adalah 3. Kemudian 13 dengan 10 beza dia juga adalah 3. Dan mereka ini adalah sama. Bila mereka sama, kita katakan ini sebagai Jang-Jang aritmatik atau saya ringkaskan sebagai JA, Jang-Jang aritmatik. Okey, kita ambil contoh yang berikutnya. Katakan saya ada 4, kemudian negatif 1, kemudian negatif 6, kemudian negatif 9. Saya dapat beza di antara 2 sebutan yang berturutan. Negatif 1 tolak 4, saya dapat negatif 5. Begitu juga negatif 6 tolak 1, saya juga dapat negatif 5, negatif 9 tolak 6, so saya juga dapat negatif 6, 9 kita dapat negatif 3. 2 ni sama, tapi dia ada satu nilai. Beza di antara 2 sebutan yang berturutan tu adalah negatif 3. Maka mereka ini adalah bukan Jang-Jang aritmatik. Itu yang dikatakan memberi justifikasi. Kenapa mereka bukan Jang-Jang aritmatik?
Kerana beza di antara dua nombor yang berurutan mereka tidak sama. Negatif 5 dah sama, tapi sini ada nilai negatif 3. Tidak sama. So mereka adalah bukan janjang aritmetik. Untuk kita menentukan janjang aritmetik, kita hanya lihat beza antara dua sebutan yang berurutan. Mesti sentiasa sama. Okey, mesti sentiasa sama seperti ini. Beza dia sentiasa 3. Untuk kes ini, dua yang di atas ni beza dia negatif 5 sudah sama, tetapi untuk turutan yang ketiga dan yang keempat ini beza dia adalah negatif 3. So dia tak sama dengan negatif 5, maka kita katakan jujukan ini bukan janjang aritmetik. Okey, anak-anak, ingat, nak kenal dia janjang aritmetik, mereka mempunyai beza di antara dua jujukan yang berurutan itu sentiasa sama. So kita lihat apa yang dikatakan sentiasa sama itu. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Baik, kita ambil lagi satu contoh. Katakan saya ada jujukan yang pertama 4, 7, 10, katakan 13, 16, 19 dan seterusnya. Okey, ini kita katakan sebutan yang pertama atau T1. Yang berikutnya sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat, sebutan kelima dan 19 ini adalah sebutan yang keenam. Okey, dan seterusnya. Baik, kalau kita nampak di sini T2 tolak dengan T1, 7 tolak 4, nilai dia adalah 3. Begitu juga kalau anak kira, T3 ditolak dengan T2, 10 tolak 7, nilai dia juga anak-anak akan dapati adalah 3. Dan seterusnya kalau kita lihat, T4 tolak T3, T4-nya 13, tolak T3-nya ada 10, nilai dia juga adalah 3. Okey, nampak? Bila di sini, okey, T2 tolak T1, kita dapat 3. T3 tolak T2 juga, kita dapat 3. T4 tolak T3 juga, kita dapat 3. Dan mereka ni sama. Kalau anda lihat, mereka ni sentiasa sama. Tengok, T3 ditolak dengan T4. T4 ditolak dengan T3. T3 ditolak dengan T2. T2 ditolak dengan T1. Agak-agak untuk kita dapatkan T, anak-anak, kalau saya letak sini T7 ditolak T berapa? Okay, kita akan dapat tahu. T6. Datang daripada mana 6 ni? 6 ini adalah 7 tolak 1. Okey, 6 itu adalah 7 tolak 1. So, kita dapat nampak di sini bahawa D sama dengan T2 tolak T1, sama dengan T3 tolak T2, sama dengan T4 tolak T3 dan seterusnya. Dan kita lihat conclusion di sini, daripada sini anak-anak akan nampak bahawa D sama dengan Tn tolak Tn tolak 1. Okey, kita lihat ini betul-betul. D sama dengan Tn tolak 1. Kalau nak rujuk kepada sini, anak-anak akan dapat nampak di mana datangnya D, iaitu Tn tolak Tn tolak 1. Ia dipanggil sebagai beza sepunya. Beza adalah perbezaan antara sebutan yang berjiran. T2 dengan T1, T3 dengan T2, T7 dengan T6. Kenapa dia dipanggil sepunya? Kerana nilai mereka adalah sama. Okay? Nilai mereka adalah sama. So, dia dikatakan sebagai sepunya. Ingat anak-anak, D adalah Tn tolak Tn tolak 1. Daripada sini anak-anak, kita buat kesimpulan. So, apa dia D? Kalau saya kata sini T10, maka T10 tolak T9. Lagi, kita boleh buat contoh lagi. T12 tolak T11. Datang daripada mana 11 ini? 12 tolak 1. Iaitu N tolak 1. Okey, anak-anak. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Kita tengok, mengenal pasti satu jujukan ialah janjang aritmetik dan beri justifikasi. Kita lihat, ini adalah pandangan daripada atas sebuah auditorium. Pawagam atau sebagainya, Dewan, Pawagam, auditorium. Bilangan kerusi, kalau kita lihat, adakah bilangan kerusi itu mengikut peraturan janjang aritmetik? Kita lihat, bilangan kerusi barisan yang pertama ni adalah 6. Yang kedua, kalau kita bilang dia adalah 10.
Dan yang ketiga, bila dibilang dia adalah 14, seterusnya dibilang lagi, kita bilang barisan yang keempat dia adalah 18. So kita boleh tulis sini sebagai 6, 10, 14 dan 18. So ini adalah T1, T2, T3, T4. Adakah mereka ini janjang aritmetik? Kalau kita kira 10 tolak 6. Lagi 14 tolak 10. Lagi 18 tolak 14. Semuanya kita kira nilai dia adalah 4. So 4 ni dikatakan sebagai D atau beza sepunya. Okey, D ni disebut apa tadi anak-anak? Beza sepunya. In English, common different. Okey, common different, beza sepunya. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, itu kefahaman ringkas, kefahaman awal kita tentang janjang aritmetik, iaitu satu jujukan yang mempunyai nilai D. Apa dia D? Beza antara dua sebutan yang berturutan. Tn tolak 1 sama dengan D. Apabila mereka mempunyai nilai D yang sama, maka jujukan tadi disebut sebagai janjang aritmetik. Baik, kita lihat soalan dalam buku teks. Cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut dan nyatakan cara janjang aritmetik tersebut diperoleh. So kita nak cari beza sepunya, saya boleh labelkan sini sebagai T1 anak-anak, sini sebagai T2 dan seterusnya itu adalah T3. Dan kalau kita cari nilai D dia, T2 tolak T1 apa dia? 5 punca kuasa 2, 3 tolak 2 punca kuasa 2, 3 kita akan dapat sama dengan 3 punca kuasa 2, 3. Kemudian kita lihat pula T3 tolak T2 sama dengan 8 punca kuasa 2, 3 tolak 5 punca kuasa 2, 3. Kita juga dapat 3 punca kuasa 2, 3. Nampak? Mereka sama. Okey, mereka sama. So, apakah cara janjang aritmetik itu diperoleh? Dengan cara kita tambah dengan untuk dapat sebutan yang berikutnya. Kalau dia kita tahu T3, untuk dapat sebutan yang keempat, kita tambah dia dengan 3 punca kuasa 2, 3. Ini dipanggil sebagai beza sepunya atau D. So anak-anak, apakah sebutan yang berikutnya? Kita dia bagi sebutan yang ketiga. So kita dapat tahu sini sebutan keempat adalah T3 tambah dengan D atau 8 punca kuasa 2, 3. Anak-anak tambah dengan 3 punca kuasa 2, 3. So T4 kita akan dapat 11 punca kuasa 2, 3. So bila anak-anak tahu T4 sebenarnya, anak-anak boleh juga kira T5, T6 dan seterusnya dengan sangat mudah. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian. Okey, begitulah kita bagaimana kita nak menentusakan bahawa dia adalah janjang aritmetik. Kita cari nilai D dan bagaimana janjang aritmetik tersebut dibina. Sebutan berikutnya kita tambah saja dengan D atau kita tambah saja dengan nilai bagi beza sepunya. Baik, anak-anak saya hormati sekalian, kita lihat satu lagi contoh. Cari beza sepunya. Okey, macam tadi juga, sini saya akan cepatkan, saya rasa. Saya cepatkan, tadi kita dah guna yang sama. So, T2 tolak T1 anak-anak, dia adalah 2P tolak. Okey, anak-anak, apabila melibatkan term, saya galakkan anak-anak buat bracket supaya kita tak keliru nanti. So, kita akan dapat sini adalah 2P tolak P. So, P tolak tambah, ini selalunya kita keliru ni. Nah. Tolak tambah dia akan jadi tolak Q. Okey, kemudian T3 kita tolak dengan T2, kita akan dapat 3P tolak Q itu ya. T3, 3P tolak Q, tolak 2P. So 3P tolak 2P, P tolak Q. Nampak? Mereka mempunyai beza sepunya yang sama. So bagaimanakah sebutan ini diperoleh? Dia tambah dengan D. Apakah D? Iaitu dia tambah dengan P tolak Q. Okey, nilai D dia, P tolak Q untuk dapatkan sebutan yang berikutnya. Baik, anak-anak saya hormati sekalian. Tentukan sama ada setiap jujukan berikut adalah janjang aritmetik atau bukan dan beri justifikasi. Untuk ini, kalau kita lihat, kita kira secara cepat,
13 tolak 9. Berapa nilai dia? 4. Satu lagi 17 anak-anak 17 tolak 13 juga 4. 21 tolak 17 juga 4. Dan mereka adalah sama. Mereka ini dikata D dan janjang ini adalah memang janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik. Okey. Kita hanya perlu tentukan mereka punya nilai D, iaitu beza sepunya yang sama. Okey, beza sepunya. Beza yang sama atau nilai D. Kita lihat jujukan yang berikutnya. Adakah ini mempunyai beza sepunya? Kita tengok T2 tolak T1, 0.01 tolak 0.1. Dapat berapa? Dapat negatif 0.09. T2 tolak T1. Sekarang T3 tolak T2, 0.001 tolak 0.01. Kita dapat negatif 0.009. So, nilai ini tidak sama. So, mereka adalah bukan janjang aritmetik kerana dia tidak mempunyai nilai D. Sebab beza antara dua sebutan yang berurutan itu tak sama. Okay, beza dia tak sama. So, mereka adalah bukan janjang aritmetik. So, sehingga kini anak-anak kena, kalau diberi satu jujukan mengikut pola yang tertentu, anak-anak boleh tentukan sama ada jujukan yang diberi itu adalah janjang aritmetik ataupun bukan janjang aritmetik. Dengan cara bagaimana? Kita hanya perlu cari nilai D. Dan jika mereka mempunyai beza yang sama, dipanggil beza sepunya, maka dia adalah janjang aritmetik. Sebaliknya, jika beza antara dua sebutan yang berurutan tadi tidak sama, mereka bukan janjang aritmetik kerana mereka tidak mempunyai nilai D, mereka tidak mempunyai beza sepunya, common difference. Baik, anak kita lihat soalan saya ambil aktiviti daripada buku teks, muka surat 130. Kita lihat. Di sini sebenarnya anak-anak lengkapkan jaringan nombor. Kita ada 3 jaringan sebenarnya. Okey, kita ada 3 jaringan. Ini jaringan yang pertama. Okey, anak-anak, itu jaringan yang pertama. Okey, ini jaringan yang kedua. Dan kita ada satu lagi jaringan. Okey, anak-anak. Ini adalah jaringan yang ketiga. So, kita ada 3 sebenarnya jaringan di situ. So, kita ada 3 jaringan ya, anak-anak. Iaitu, yang pertama, kita lihat, dia letak situ apa? Negatif P. Okay, itu jaringan yang pertama tu. Jaringan yang kedua, kalau saya ambil, sini 2P. Kita tak tahu nilai tu. Kemudian, dia ada 2P. Kemudian 12P. Baik. Kalau kita lihat di sini, hanya jaringan yang ketiga ni, yang ini, kita boleh tentukan nilai ni. Kalau yang ini, 2 ni, kita tak boleh nak tentukan nilai dalam bulatan tersebut sebab dia hanya bagi satu sebutan saja. So, 2 sebutan lagi kita tak boleh nak tentukan berdasarkan kepada nilai D. Kalau ini kita boleh tentukan. Kalau katakanlah saya anggap di sini sebagai X, maka apa yang saya buat daripada properties, daripada ciri bagi janjang aritmetik tadi, kerana dia disebut sini adalah janjang aritmetik, daripada ciri tadi kita akan dapat X tolak 2P sama dengan 12P tolak X. Sehingga akhirnya saya dapat kira bahawa X adalah 7P. Okey, X adalah 7P. Maka saya boleh tulislah di sini sebagai 7P. Okey, anak-anak, itu adalah 7P. Sekarang bila situ dah lengkap, anak-anak boleh kira sendiri untuk nilai ini. Untuk nilai ini dan juga nilai ini. Kita akan ambil nilai itu negatif P. Kemudian beza dia 7P, kita guna yang sama. Kita guna kemahiran yang begini. Anak-anak kira sini. Anak-anak akan dapat. Okey, anak-anak akan dapat bahawa di sini adalah 3P. Dan akhirnya kita dapat kira lah untuk yang satu lagi itu adalah, kita
Kita kira 2P, 3P, nampak tak? 2P, 3P dan semestinya sini adalah P. Kita guna saja konsep beza sepunya. Okay? Kita guna saja konsep beza sepunya. Akhirnya kita dapat penuhi tugasan yang diberi, itu untuk mencari kotak-kotak hijau yang dikosongkan itu. Ini ada dalam buku teks. Ada 2-3 soalan lagi bentuk demikian, anak-anak boleh lakukan selepas ini. Agak menarik ya, agak menarik. Boleh menguji kefahaman anak tentang beza sepunya suatu janjang aritmetik. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, sekarang kita pergi kepada hasil pembelajaran yang berikutnya, 5.1.2, iaitu menerbitkan rumus sebutan Kn atau Tn bagi janjang aritmetik dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam berbagai situasi. Sekarang kita nak keluarkan apakah itu Tn, bagaimana kita dapat Tn. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, okay, kita nak keluarkan ini. Itu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Ya, kita lihat. Sama-sama kita lihat. Katakan, kalau saya anggap sebutan pertama itu sebagai A, okay, sebutan pertama sebagai A dan D adalah sebagai beza sepunya, maka saya boleh tulis A, ini adalah T1. Kemudian nak dapatkan T2, sebab beza sepunyanya adalah D, maka T2 adalah A ditambah dengan D untuk T2. Untuk saya dapat T3, sebutan kedua ditambah lagi dengan D. So, A tambah D tambah D. So, saya dapat A tambah 2D. Begitu juga untuk saya dapat sebutan yang keempat, sebutan ketiga ini, kita tambah lagi dengan D. So, saya akan dapat A tambah 3D. Untuk sebutan yang keempat. Okey. Setiap sebutan ni kita buat apa? Kita tambah D. Okey, anak-anak. Sehingga kan kita boleh carilah sebutan yang ke N. Ke N. Kalau anak-anak lihat di sini. Nampak? Bila sini 2, sini adalah 1. A tambah D, A tambah 1D. Bila di sini 3, sini kita akan dapat 2. Datang daripada mana 2 ni anak-anak? 3 tolak 1. Bila nilai T4, sini kita dapat 3. Datang daripada mana 3 ni? 4 tolak 1. 4 ini. Okey, ditolak dengan 1. So, kalau macam tu, Tn adalah Tn. Ya, sebab sini N, A tambah darab dengan D. Apakah di sini? Sini adalah N tolak 1. So, keluarlah rumus kita, iaitu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Dengan keadaan Tn adalah sebutan yang ke N suatu janjang aritmetik dan A-nya adalah sebutan pertama, manakala D-nya adalah beza sepunya. A adalah sebutan pertama, first term, dan D-nya adalah beza sepunya ataupun common different. So, maka keluarlah Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Dengan formula ini, kita boleh cari sebutan yang ke berapa pun, sebutan yang ke N, Tn, dengan syarat kita kena tahu nilai A dan kita juga kena tahu nilai D. Apabila dua nilai itu kita ketahui, kita boleh carilah sebutan yang ke berapa pun anak-anak. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, kita lihat soalan juga. Saya ambil daripada buku teks. Bagi setiap janjang aritmetik, kita boleh buat dengan cepat. Soalan ini sangat mudah. Cari sebutan ke-9. So, apa dia anak-anak tadi kita belajar? T9 sama dengan A tambah 9 tolak 1. A tambah 8D. Datang pada 8 ni, 9 tolak 1 iaitu N tolak 1 tadi. So, A tambah 8D. A dia berapa untuk soalan ni? A dia adalah negatif 12 tambah 8. Apakah nilai D? D-nya adalah negatif 9 tolak 12. So, D dia adalah 3. So, sini 3. So, sebutan ke-9 adalah 12. Okay, senang ya anak-anak.
Cara nak cari sebutan yang KN dengan syarat A-nya kita tahu, D-nya kita tahu. A kita boleh lihat dalam jujukan, D pun kita boleh kira daripada jujukan yang diberi. Apa dia D? Beza antara dua sebutan yang berturutan. T3 tolak T2, T2 tolak T1 dan seterusnya. Okay, nak kita lihat soalan yang berikutnya. So, juga saya ambil dan saya petik soalan daripada buku teks untuk senang anak-anak rujuk selepas ini. Ya. Tentukan bilangan sebutan bagi setiap janjang berikut. Saya ambil satu soalan, saya ambil B. Kita tahu bahawa ini adalah sebutan pertama. Ini adalah sebutan kedua dan ini adalah sebutan ketiga. Ini sebutan ketiga. Ini sebutan kedua, anak-anak. Ini adalah sebutan pertama, X. Dan ini kita tak tahu sebutan ke berapa. Dia suruh cari. Ujung dia tu adalah 27X tambah 13Y. Kita andaikan sini adalah sebutan yang KN. Dan tugasan kita minta cari nilai N. Sebab dia tanya ada berapa term, ada berapa sebutan dalam jujukan ini. Dan sekarang kita tahu A dia adalah, sebutan pertama dia adalah X. Macam mana kita nak cari D? D dia kalau nak tengok, okey, 3X tambah Y tolak X. So D dia saya akan dapat 2X tambah Y. Okey, ini adalah D dia. Itu maklumat yang kita dapat daripada jujukan yang diberi. Okey, D dia adalah 2X tolak Y. Okey. So, kita boleh Tn dia di sini. Okay, Tn dia adalah 27X tambah 13Y. Okay, Tn dia adalah 27X tambah 13Y. Apa dia Tn? A tambah N tolak 1D. Baik, A di kita di sini adalah X. Tambah N tolak 1. D kita di sini adalah 2X tambah Y. Nilai ni lah adalah 27X tambah 13Y. Okay, nilai ni dah adalah 27X tambah 13Y. Inilah Tn. Ini yang diberi. Ini juga Tn yang diberi pada kita di sini. Jujukan yang terakhir itu. So, bila kita permudahkan ini, anak-anak darat masuk, dapatlah ni. X tambah 2NX tolak 2X tambah NY tolak Y sama dengan, samalah sini kita salin, 27X tambah 13Y. So, kalau kita banding X saja, kita akan dapat 2NX tolak X, 2NX tolak X. Okey, kita pemudahkan ini dan ini. Ini kalau kita banding dengan sebelah, dia adalah 27X. So, kita dapatlah 2NX sama dengan, bawa sana jadi 28X. So, kita banding 2N sama dengan 28, maka N sama dengan 14. Bermaksud ini 27X tambah 13Y ini adalah sebutan yang ke-14. Bermaksud bilangan sebutan di sini ada 14 bilangan. Okey, bilangan sebutan ada 14 bilangan. Anak-anak boleh uji sendiri untuk kita lihat, anak-anak lihat pula pada, banding pula pada Y. Jawapan dia mesti sama. Itu kita boleh buat cross check, kita boleh buat refleksi untuk jawapan kita. Kita akan dapat jawapan sama. So, sebutan ini mengandungi 14 sebutan. Okey. Baik, anak yang saya hormati sekalian, sekarang kita berpindah kepada, saya ambil secara random beberapa soalan SPM yang menguji kita tentang penggunaan formula yang kita belajar tadi, iaitu formula mencari sebutan yang Tn, di mana Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey, tadi kita dah bincang apa dia sini? Saya tulis semula. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Dengan menggunakan formula ini, kita boleh guna untuk kita mencari sebutan yang KN. Baik, kita lihat soalan ini. Tiga sebutan pertama suatu janjang aritmatik diberi sebagai 3HK dan H tambah 2. Ungkapkan K dalam sebutan H.
Untuk soalan A, dia menguji properties atau ciri-ciri bagi janjang aritmetik itu. Apa dia ciri-ciri bagi janjang aritmetik? Mereka mempunyai beza sepunya. Mereka mempunyai nilai beza sepunya. Nilai D-nya yang sama. So kita akan dapat tulis di sini K tolak 3H sama dengan H tambah 2 tolak K. Ini D, ini juga D. So, kita akan dapat 2K sama dengan 4H tambah 2. Maka K sama dengan 2H tambah 1. So, kita dah ungkapkan ungkapkan K dalam sebutan H. Baik, untuk soalan B. Cari sebutan ke-10. So, soalan minta kita cari sebutan ke-10 dalam sebutan H. So, dia tak mau ada K. Dia mau ada H saja. So, apakah D di sini? D kita adalah 2H tambah 1 tolak. Okey, kalau sebelum tu anda nak tak nampak, saya boleh tulis semula. D kita sebenarnya adalah K tolak 3H. K ni sekarang saya dah ganti dengan 2H tambah 1. 2H tambah 1 tolak 3H. Maka kita dapat D kita adalah 1 tolak H. Sebab dia nak sebutan ke-10 dalam sebutan H. Dia tak nak K. Dia nak ada H saja. Dalam sebutan H. So, apa dia T10? T10 adalah A 3H tambah N tolak 1. 10 tolak 1. So, kita dapat sini 9. D 1 tolak H. So, kita permudahkan. Kita dapatlah ini adalah 3H tambah 9 tolak 9H 9 tolak 6H. Ini adalah T10 dalam sebutan H. Dalam sebutan H. Baik, nak saya hormati sekalian, kita lihat soalan berikutnya. 3 sebutan berturut-turut bagi suatu janjang aritmetik adalah 5 tolak X dan 2X. Cari beza sepunya. So, soalan kita minta kita cari nilai D. Kita hanya dapat cari nilai D dalam soalan ni kalau nilai-nilai X ini dapat kita tentukan. So, kita kena cari dulu nilai X. Daripada ciri janjang tadi, kalau anak-anak ingat, mereka mempunyai beza sepunya. So, kita boleh tulis bahawa 2X tolak 8 sama dengan 8 tolak 5 tolak X. Okey, nampak saya letak kurungan. Okey, anak-anak jangan lupa ni letak kurungan supaya kita tak buat kesilapan dalam term yang punya dua term yang berbeza ni. So, bila saya pemudahkan, nampak tu 8 tolak 5. Ini dia akan jadi tambah X. Sini adalah 2X tolak 8. So, kita dapat di sini nilai X dia adalah 11. Ini bukan jawapan dia. Soalan minta kita cari nilai D. Yang kita dapat tu, X tu adalah 11. Kalau X 11, jujurkan ini anak-anak. 5 tolak 11. Saya just ganti X dengan 11. 5 tolak 11 saya akan dapat negatif 6. Kemudian 8. 2X. 2 kali 11. 22. Itulah jujurkan yang kita dapat. Dari sini kita dengan senangnya dapat kira nilai D. So, D anak-anak boleh guna 22 tolak 8 boleh. Dapat 14. Atau anak-anak boleh guna 8 tolak 6. Jawapan dia mesti samalah. Mesti sama. Jawapan dia adalah 14. Beza sepunyanya atau D-nya adalah 14. Anak-anak boleh kira satu cukup. Tak perlu. Ini kelebihan kita. Kita boleh buat refleksi sama ada jawapan kita betul. Kalau anak kira ni 14, kira yang ni berdapat bukan 14, lain daripada 14, maksud ada sesuatu, ada satu tempat, ada tempat yang anak-anak melakukan kesilapan. Anak boleh semak semula pengiraan atau proses-proses pengiraan yang anak telah lakukan, berlaku sedikit kesilapan. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian. Okey, diberi suatu janjang aritmetik negatif 7, negatif 3, 1. Nyatakan 3 sebutan berturut-turut dalam janjang itu yang jumlah dia adalah 75. Dia tak sebut ini sebagai, dia cuma, bukan dia tak sebut, dia cuma sebut ini sebutan yang berturutan. Dia tak sebut 3 sebutan pertama. So, kita tak tahu sebenarnya nilai A. Dia beri suatu janjang aritmetik. So, ini berturutan.
Boleh jadi kita tak tahu. Dia berturutan, dia ada di mana-mana. Di sini ada sebutan dan di sini maybe ada sebutan lagi. Sebab dia tak sebut 3 sebutan pertama. Dia cuma sebut 3 sebutan yang berturutan. Dia suruh kita cari, bermaksud soalan ni, dia suruh kita cari ada 3 sebutan berturutan dalam janjang ini yang mana tambah 3 ni jadi berapa? Jadi 75. Duduk dalam janjang ni, kita tak tahu dia duduk kat mana. Yang tambah dia akan dapat 75. Dia suruh sebut, nyatakan 3 sebutan yang berturutan tersebut. Yang hasil tambah dia adalah 75, tambah 3 sebutan tadi. So, apa maklumat yang kita dapat daripada sini? Kita hanya dapat tahu bahawa D dia adalah 1, saya kira yang ni mudah sikit. Okey, D dia adalah 4. Itu yang kita tahu. D dia adalah 4. Beza punyanya adalah 4. So, kalau macam tu, saya boleh tulis di sini. Kalau saya andaikanlah sebutan yang pertama saya ini, sebutan yang berturutan tu, yang pertama dalam turutan tersebut, sebutan pertama ni jangan confuse dengan A, dia bukan A. 3 sebutan yang berturutan tu, sebutan yang mula-mula dalam urutan itu, yang berturutan tadi itu adalah X. Kita tahu bahawa D dia adalah 4. So, sebutan berikutnya, selepas X, kita buat apa tadi? Kita tambah dengan D. So, saya dapat sini adalah tambah dengan X tambah 4. Dan selepas X tambah 4, sebutan selepas X tambah 4 tadi, kita tambah lagi dengan 4. Kita tambah lagi dengan D. So, saya akan dapat X tambah 8. Okay, saya akan dapat X tambah 8. Betul tak? Itu adalah 3 sebutan berturutan. Macam mana kita boleh bina 3 sebutan tersebut? Sebab kita tahu nilai D. D dia adalah 4. So, hasil tambah 3 tadi tu, dia cakap pada kita sama dengan 75. Diberi hasil tambahnya adalah 75. 3 sebutan yang berturutan tadi, ditambah dapat 75. Dengan senangnya lah kita kira ni. Nilai ni adalah 75. So, dari sini kita dapat kira lah, X dia adalah 21. Maka 3 sebutan yang berturutan tadi, X ni adalah 21. Yang berikutnya kita tambah saja dengan 4. Yang berikutnya tambah lagi dengan 4. 25 tambah 4, 29. Inilah 3 sebutan berturutan di mana hasil tambah dia adalah 75. Cuba kita tambah. 21 tambah 25 tambah 29. Okey. 75. Itulah 3 sebutan berturutan. Dia hanya guna prinsip D atau konsep D. Bagaimana anak-anak nak faham bahawa D dalam janjang aritmetik tersebut, ya, beza antara 2 sebutan yang berturutan tersebut. Baik, anak yang saya hormati sekalian, kita lihat soalan yang berikutnya, juga saya ambil daripada soalan SPM 2018. 3 sebutan pertama, suatu janjang aritmetik ialah 46, 43 dan 40. Dia sebut ni, 3 sebutan pertama, maka A dia tu adalah 46 lah. So, A dia ni 46 lah. So, kita dapat sini bahawa A dia 46 lagi. Maklumat apa kita dapat? D dia 43 tolak dengan 46. D dia adalah negatif 3. Okey, itu adalah D dia. D dia adalah negatif 3. Ini maklumat yang kita dapat. Anak-anak, kalau kita susun pula, dia suruh cari. Dia kata sebutan Kn, janjang ini adalah negatif. Cari nilai terkecil bagi N. Kalau kita boleh bayangkan yang jujukan ini, kalau saya boleh tulis, dia 46, kemudian dia makin kecil. Seterusnya. Dan akhir sekali kita akan jumpa sebutan terakhir yang bernilai negatif. Dia makin kecil, makin kecil. 40 lepas 40, 37, 34 dan seterusnya. Dia semakin kecil. Akhirnya kita akan jumpa jawapan terakhir yang positif. Selepas positif, dia akan jadi sebutan yang pertama bernilai negatif. Kemudian sebutan lainnya akan terus bernilai negatif. Dia nak inilah. Tn adalah negatif. Bernilai negatif dan dia nak N yang paling kecil. Ini pun bernilai negatif juga. Tapi N dia lebih besar. Dia nak N yang paling kecil. So, kita anggaplah di antara positif dengan negatif ni, dia ada satu nilai yang kita bagi kosong lah kan. Kosong.
positif, makin kecil, jumpa kosong, kemudian kita akan jumpa negatif. So, kita anggaplah bahawa Tn ni adalah sama dengan kosong. Kita dah tahu nilai A, dah tahu nilai B, dah tahu nilai D tadi, maka kita boleh ganti dengan Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. 46 tambah N tolak 1, D dia adalah negatif 3. Kita letak dia kosong. So, bila saya kira di sini, saya akan dapati N dia adalah sama dengan 16.3. So, bermaksud kosong tiada dalam sekuen ni. Sebab N dia tak dapat integer. N mesti integer, barulah kosong ada dalam sekuen. Sekarang, N dia tak dapat integer. So, kosong tiada dalam sekuen ni, tak ada dalam jujukan ni. Duduk di sinilah, kononnya sini adalah sebutan ke 16.3. Tak wujud pun sebutan ke 16.3. 16.3. Jadi sebutan sebelum dia, yang ini adalah T16. Integer sebelum 16.3, 16 lah. Dan integer selepas 16.3, ini adalah T17. Sini T18 juga bernilai negatif. T19 juga bernilai negatif, T20 juga bernilai negatif. Dia nak N yang paling kecil. Inilah. So, N dia adalah 17. Okey. Kalau dia tanya, katakan saya ubah soalan yang sama ni, saya ubah. Saya kata Tn dia, sebutan ke N janjang ni adalah positif. Cari N yang paling besar. So, jawapan di sini 16 lah. Kalau N yang paling besar, kalau sebutan ke N itu adalah positif. Okey. Boleh tak dia tanya sini? Jika sebutan ke N janjang ini adalah negatif, cari sebutan yang paling besar. Tak dapat. Sebab kita tak tahu 18, 19, 20 dan seterusnya. Kita tak boleh nak sebut. Tapi sebutan yang paling kecil kita boleh sebut 17. Okey, sebutan yang paling kecil adalah 17. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya nak bincang satu lagi soalan daripada buku teks. Ini soalan terakhir saya bincang. Lebih kurang 5 minit saja lagi kita akan habis sesi ini. Anak-anak, ini soalan terakhir yang nak saya bincang. Soalan daripada buku teks agak panjang, tapi senang ya. Okey, Encik Muiz bekerja, saya ambil daripada sini. Anak-anak boleh rujuk semula selepas ini. Encik Muiz bekerja di sebuah syarikat dalam 1 bulan tentu. Gaji tahunan yang tawarkan, dia kata gaji tahunan dia nak 36,000. Dia masuk kerja, dia dapat gaji setengah 36,000. Sebulan 36 bagi 12. Okey, gaji tahunan dia adalah 36,000. Dan kenaikan gaji untuk tahun seterusnya adalah 1,000. Dia kerja gaji pertama 36,000. Gaji kedua tu, gaji setahun itu jadi 37,000 lah. So, kalau kita boleh lihat soalan A ni, kita boleh susun dia 36,000 gaji tahun pertama, tahun kedua akan jadi 37,000 lah tahun kedua anak-anak. Kita nak tengok bagaimana janjang di sini. Dan 38,000 dan seterusnya. Dia kata, dia kerja berapa lama dia kerja supaya memperoleh 2 kali ganda. 2 kali ganda daripada 36,000, dia adalah 72,000. So, sini adalah 72,000. Kita nak cari N. Kita nak cari N. Iaitu dia bagi pada kita sebenarnya Tn adalah 72,000. So, kita guna formula yang sama tadi. 36,000 tambah N tolak 1, D dia adalah 1,000 sama dengan 72,000. Okey anak-anak, dari sini anak-anak kira macam biasalah. Kira, saya tunjuk secara cepat di sini. Tambah 1,000 N tolak 1,000 sama dengan 72,000. Anak-anak kira akan dapat N sama dengan 37. Soalan ni agak tak menasabah lah. Dia punya kerja sampai 37 tahun. 37 tahun. Kalau dia mula kerja umur 22, dia kena kerja sampai umur 59. Baru dia dapat gaji tahunan dia 72,000. So gaji dia naik 2 kali ganda lah. 72,000. Gaji pertama dia, tahun pertama tu dia dapat 3,000 sajalah sebulan. Selepas 37 tahun, gaji bulanan dia tu, gaji tahunan dia dapat 72,000, gaji bulanan dia 72,000 bagi 12, 6,000 lah.
logik lah, betul lah. Tapi adakah nak kerja sampai 37 tahun anak-anak? Baik, kita lihat soalan yang kedua. Sini terakhir saya rasa saya nak bincang ini ya. Terakhir saya. Dia suruh hitung kenaikan gaji tahunannya jika gajinya pada tahun ke-6 adalah 43,500. Kenaikan gaji tahunan maksudnya dia suruh kita kira nilai D berapa. A dia sama macam anak macam tadi. A dia sama. Cuma dia bagi sini satu lagi maklumat. T6 dia adalah 43,500. T6 dia. Dia bagi maklumat di situ. Ini. Dan apa dia T6 nak? T6 adalah 43,500. Baik, apa dia T6? T6 adalah A berapa? 36,000 tambah N tolak 1. Jadi N dia berapa sekarang ni? N dia adalah N dia adalah 6. So, di sini D dia kita nak kira lah D ni. Ni kalau saya dah tolak lah, 6 tolak 1 6. Okay, kita dapat itulah. Kita kira, kita dapatlah D adalah D adalah 1,500. So, kenaikan gaji tahunan dia adalah untuk memenuhi syarat tahun yang ke-6, gaji tahunan dia adalah 43,500. Kenaikan gaji tahunan dia adalah 1,500. Okey anak-anak, kita sampai di situ saja sempat perkongsian saya pada kali ini. Sekali lagi saya nak merakamkan jutaan terima kasih kepada SSTP kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dengan anak-anak semua. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.